الأعزاء من الرجال والنساء والمحبين، أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. نرحب للجميع إلى مسجدنا، مسجد تنقو محمد فارس بتراك والكراي كلانتن دار النعيم. سنعقد اليوم هذا اللقاء مع فضيلة الداعية الأستاذ كاظم إلياس حفظه الله ورعاه، حفظه الله ورعاه. وإن شاء الله pada pagi ini kita sama-sama mendengar kuliah duha khas Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, sajikan untuk anak-anak bukit sekalian. Kita panggil Datuk Ustaz Kazim Ilyas pada pagi ini, yang mana mungkin pada biasanya pada waktu pagi Jumaat ni kita pergi ke pasar, kita bersama keluarga, akan tetapi pada pagi ini tahniah kepada semua kerana dapat meluangkan masa untuk hadir sama ke majlis kuliah duha Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi untuk makluman sedikit biodata yang saya akan kongsikan kepada jemaah sekalian, yang mana pada pagi ini penceramah kita bernama Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas, berasal daripada Kampung Raya Batu Kurau, merupakan pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan Al-Fadhil Datuk merupakan orang yang terkenal lah di Malaysia kita ni, masyhur, tak ada orang tak kenal, semua kenal belakang. Jadi insya-Allah pada pagi ini marilah kita sama-sama mendengar butir mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. سنعقد اليوم هذا اللقاء مع فضيلة الداعية الأستاذ كاظم إلياس حفظه الله ورعاه. أرجو من الجميع أن يؤتوا عقولهم والاستماع على الكلمة والمحاضرة الخاصة التي يلقيها الداعية المعروفة الداعية الأستاذ كاظم إلياس. وبمناسبة على المحاضرة الخاصة في وقت الضحى لهذا اليوم، نريد منكم أن تستمعوا إلى الأستاذ جيدا وتستفيدوا منه كلاما وأخلاقا وكرما، ولا نريد بتطويل الكلام، فنضيف الأستاذ التي يلقي بعض الكلمة. فليتفضل الأستاذ مشكورا ومأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz selaku pengacara yang saya muliakan, kepada semua para imam, asatizah, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar apa yang Ustaz sebutkan tadi di akhir ucapan dia itu, fi lughatil arabiyyah, dia sebut kepada kita tentang mudah-mudahan kuliah kita, ceramah kita pada pagi ini melahirkan kata-kata yang bermanfaat dan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Hasil daripada kita berada di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, semalam saya berada di Masjid Kampung Belanga, Masjid Al-Ihsan. Dan saya baru sempat menghuraikan tentang dua perjalanan Nabi SAW yang selalu diingati. Perjalanan Isra
dan Mi'raj. Dan satu lagi perjalanan Rasulullah daripada Makkah ke Madinah. Yang perjalanan Isra' dan Mi'raj saya cerita dah malam tadi, cuma tak sempat nak habis. 9:30 malam dah lewat. Jadi saya sambung pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat pada kita. Dua perjalanan yang jauh berbeza. Berbeza daripada segi apa? Jarak, daripada segi perjalanan, kemudahan perjalanan, dan tujuan perjalanan. Isra' dan Mi'raj linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata tujuan Isra' dan Mi'raj ialah untuk Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak cerita bahawa apa yang ada di sisi Allah lagi hebat. Jangan duk rasa sedih, jangan duk rasa hiba, jangan rasa pilu dengan apa yang berada di dunia. Daripada cercaan, daripada makian, daripada boykot, daripada macam-macam kesedihan yang menimpa Rasulullah. Lalu Rasulullah dihiburkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat lancar dengan kenderaan yang hebat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit dengan lain pula kenderaan dia, lain pula kemudahan dia. Ditunjukkan segala yang menarik untuk Rasulullah ni. Tak payah nak ingatlah kesusahan, tak payah nak ingatlah kesedihan dan sebagainya. Sebab yang menanti Rasulullah di sana adalah yang sangat hebat. Kita tutup Isra' dan Mi'raj, kita lihat pula perjalanan Nabi yang kedua yang selalu kita ingati, nama dia Hijratul Rasul. Perjalanan hijrah. Yang ni lain pula. Kalau Isra' Mi'raj ada burak. Isra' ada burak, Mi'raj ada tangga. Perjalanan hijrah, jalan, jalan. Naik unta apa semua, jalan. Tak ada naik burak, tak ada naik Mi'raj, tak ada naik apa, jalan. Perjalanan hijrah, jauh perjalanan dia. Langit lagi jauh. Tetapi perjalanan Rasul daripada hijrah melalui pelbagai ujian. Sampai terpaksa bersembunyi dalam gua. Sampai orang hantarkan makanan, nama dia Asma, hantarkan makanan pada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ada orang yang diupah untuk menunjuk jalan kepada Rasulullah, mana nak pergi ke Madinah, nak ikut laluan mana. Berbeza dengan Mi'raj, dibimbing, dijaga, diteman oleh Malaikat Jibril. Perjalanan hijrah mengancam nyawa Rasulullah. Sampai Suraqah bin Malik datang berkuda nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi ke hijrah penuh dengan taktikal, penuh dengan perancangan yang rapi. Sehingga ada orang yang menggembala kambing di tempat laluan Rasulullah, supaya tapak-tapak kaki kambing tadi memadam tapak-tapak kaki Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dua perjalanan ini berbeza pada orang yang sama? Orangnya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi cara perjalanannya berbeda. Kerana Isra' dan Mi'raj adalah hadiah daripada Allah. Isra' dan Mi'raj ialah penghibur hati kepada Rasulullah. Isra' dan Mi'raj ialah sebagai satu bentuk anugerah yang Allah bagi khas. Bila sebut hadiah, bila sebut anugerah, bila sebut sesuatu yang menenangkan jiwa, maka ini perjalanan dia. Tetapi kenapa perjalanan hijrah macam tu punya seksa? Sebab itu adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana itu adalah kerja Nabi SAW. Walaupun engkau Nabi, engkau tetap melalui proses kerja. Kena berusaha, kena bekerja, diuji, diberikan pelbagai ujian. Kerana itu adalah tugasan Nabi SAW. Bukan hanya untuk Nabi saja, semua Nabi. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau pergi ke Masjid Al-Aqsa naik ke Buraq 1260 km, satu malam dah sampai, Ustaz. Kenapa tak pergi ke Madinah naik Buraq aja? Kan senang. Kenapa yang Isra' Mi'raj ada kenderaan, yang ini tak ada kenderaan? Jawapan dia, ini kerja. Bila sebut kerja, dia mesti susah. Ini tugas. Bila sebut tugas, dia mesti mencabar. Ini adalah dakwah. Bila sebut dakwah, dia mesti diuji. Yang tadi ini bukan dakwah. Bukan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad nak pergi berdakwah ke Allah. Bukan Nabi Muhammad nak pergi berceramah dekat Allah Ta'ala tu. Dia hadiah, mari sini. Bila mari sini, maka penuh dengan keadaan hebat, kemuliaan. Yang ke Madinah itu dalam keadaan kerja. Engkau perlu melalui pelbagai proses. Dan itulah yang menjadi pengajaran kepada kita. Yang nak buat kerja-kerja dakwah, yang nak buat kerja-kerja kebajikan, mesti akan diuji, mesti akan susah, mesti ada pelbagai ujian yang akan menimpa kita. Itu yang diambil ibrah. Sebab itu kalau nak tengok dakwah, nak tengok kerja dakwah, tengok perjalanan Hijratul Rasul. Nak tengok kehebatan Allah, lihat perjalanan Mi'raj Nabi. Dua beda tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bukan kata Nabi Muhammad